Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan dan puan-puan dan saudara-saudari yang dirahmati sekalian, semoga dengan rahmat Allah SWT kita akan beroleh kejayaan di dunia dan akhirat. Pada siri kali ini saya ingin bicarakan bagaimana kita ingin mencari atau mencapai kejayaan bermula dengan idea. Untuk memulakan langkah pertama kita, usaha kita untuk mencapai gerak kerja kita, kita mesti ada idea. Idea lah menggerakkan minda kita, menggerakkan tenaga kita, menggerakkan semangat kita, menggerakkan pekerjaan kita, aktiviti kita untuk memulakan sesuatu yang kita rasa ingin dibuat. Kita ambil contoh lah yang senang sekali, contoh yang paling contoh yang paling mudah. Katalah kita nak pergi, katalah dalam fikiran kita, dalam minda kita, idea kita nak pergi berjumpa adik-beradik kita ataupun anak kita ataupun cucu kita pada minggu hadapan. Dalam kepala kita, idea kita ialah kita nak pergi ke rumah mereka pada minggu hadapan. Ataupun lagi 2 minggu lagi, kita dah setting minda kita untuk pergi ke rumah mereka 2 minggu lagi atau seminggu lagi. Jadi apabila kita telah ada idea untuk memulakan sesuatu pergerakan, sesuatu tujuan, maka kita akan berusaha ke arah itu. Umpamanya kita akan mula tengok kalender. Bila kita sesuai untuk pergi dalam tempoh 2 minggu tersebut. Dan dalam tempoh 2 minggu tersebut kita nak pergi. Bila kita nak sesuai nak pergi itu? Masa dia, hari dia, kita tentukan. Dan itu kita akan berfikir pula perjalanannya lama ke, jauh ke, naik apa, kenderaan awam, naik kereta sendiri, ataupun nak cepat sekali, kalau kita jauh, nak naik kapal terbang ke. Selepas itu kita juga berfikir bila kita nak pulang balik ke rumah kita. 2 minggu ke lagi ke, ataupun 2 hari je, ataupun dalam seminggu. Maka kepala kita, minda kita mula memikirkan apa yang kita nak buat dan apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu sediakan. Maka idea tadi menyebabkan kita terpaksa bertindak bermula bekerja, bertindak berfikir, bertindak memulakan sesuatu. Ya, idea lah yang menggerakkan minda kita untuk menjalankan sesuatu pekerjaan. Jadi idea ini untuk mencapai sesuatu yang luar biasa, kejayaan kita, maka idea ini mestilah satu idea yang kadang-kadang luar biasa. Mana idea baru. Kita contohlah, idea dulu kita telah dipahamkan bahawa zaman-zaman kurun 17, kurun 18 ataupun 19 adalah mereka cipta. Umpamanya kereta api, umpamanya kenderaan, kereta, TV, radio, telefon, letret,
Tetapi sekarang ini reka cipta benda-benda asas tadi telah dimulakan oleh orang yang terdahulu. Kadang-kadang idea kita sekarang ini, kita membaiki, memperbaharui ataupun mempercantikkan supaya benda tersebut, cita-cita tersebut menjadi lebih maju atau lebih baik. Kita ambil contohlah komputer yang telah diciptakan umpamanya. Ada sekarang ni orang mengambil peluang dari ciptaan komputer tersebut. Komputer telah dimajukan umpamanya bertahap-tahap. Jadi ada orang yang mengambil peluang tersebut dengan reka cipta komputer, kemajuan komputer, kemajuan internet umpamanya, maka ada peluang-peluang perniagaan, bisnes yang boleh membawa kita kepada maju dalam hidup, membawa kepada beberapa ribu tokoh yang berjaya dalam perniagaan. Umpamanya Bill Gates Bill Gates, dia mencipta Windows umpamanya. Jadi dalam Windows tersebut, kadang-kadang Windows tersebut diperbaharui. Windows 1, Windows 2, 5, 3, 4, 5, 7, 8 ke 9 ke. Jadi diperbaharui oleh mereka. Itu mereka telah mencipta itu, jadi hak cipta mereka. Mereka telah menubuhkan pasukan mereka untuk membaiki Windows yang mereka buat itu, software yang mereka buat tersebut. Dan banyak lagi zaman sekarang ini aplikasi moden yang mereka dan orang cipta lagi untuk menambahkan aplikasi dalam pasaran. Umpamanya aplikasi yang dicipta jadi orang jutawan umpamanya kan. Facebook, TikTok, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram dan sebagainya yang lain. Jadi idea kita boleh mencipta aplikasi yang orang memang dah ada. Kita cuma cari idea lain untuk memperkenalkan satu aplikasi baru umpamanya. Umpamanya dalam aplikasi game, permainan terlampau banyak, beribu-ribu permainan dalam pasaran, dalam internet umpamanya. Dan ia marketing yang sangat luas seluruh dunia. Banyak orang berjaya apabila mencipta game umpamanya. Malaysia pun ada pencipta permainan game ini dan telah menjadi jutawan. Banyak orang mencipta aplikasi, malah ada dicipta oleh budak berumur 10 tahun, 12 tahun, dia beli oleh Bill Gates umpamanya. Dia beli aplikasi sistem tersebut untuk. Jadi bukan maknanya kita terpaksa mencipta satu benda yang betul-betul baru. Umpamanya banyak benda-benda yang dalam pasaran telah ada, orang upgrade kan. Umpamanya upgrade screwdriver, dia punya pattern dia bulat, hexagon, 4 segi umpamanya, dan juga cara dia untuk lighting tu lain sikit umpamanya. Banyaklah. Jadi banyak benda cerita moden umpamanya penyedut udara, umpamanya penyedut sampah umpamanya. Kadang-kadang benda tu fungsi yang sama, tapi dia cipta bentuknya supaya menarik, mudah dibawa, ringan. Maka benda itu menjadi permintaan baru, muka pasaran baru untuk orang bagi yang mencipta idea baru tersebut. Jadi untuk mencipta ini, sebagaimana saya cakap tadi, untuk memulakan sesuatu tersebut dengan idea yang kita mesti gunakan otak, idea kita, apa yang kita nak, idea tadi apa yang nak
nak kita bawa, yang nak kita hantarkan, ataupun idea yang kita nak ketengahkan. Inilah orang kata brainstorm ataupun berfikiran di luar kotak. Sesuatu fikiran yang luar biasa, yang kita terpaksa renungi, yang terpaksa kita fikirkan. Kerana idea-idea tersebut boleh membawa kita kejayaan, membawa kita menjadi jutawan. Kalau kita tidak ada idea tersebut, umpamanya orang tidak pernah menggunakan otak dia untuk fikir, untuk mencipta atau idea mengeluarkan sesuatu barang, maka dia tidak akan berusaha ke arah tersebut. Maka dia tidak akan berusaha. Maka dia tak akan menemui pembaharuan, menemui sesuatu benda yang tak dihasilkan, kerana dia tak akan berusaha, dia tak akan buat. Dan untuk bila kita ada idea tadi, tak mesti sekali kita usaha berjaya. Mungkin kita memerlukan pembaikan, pembetulan. Mungkin kita terpaksa seperti mana dulu saya cakap, try and error, 2-3 kali, 7 kali, mungkin berpuluh-puluh kali, baru kita berjaya menghasilkan produk. Produk ini bukan saja saya cakap tadi dari segi produk, dia punya material baru, bahan baru, umpamanya kita katalah, tapi dari segi teknologinya, dari segi desainnya, setengah-setengah barang, produk-produk yang lama, kita bagi satu rebranding atau desain yang baru, desain yang cantik, maka pasaran baru, orang akan berubah minat. Kalau orang lebih orang kaya umpamanya, kalau kereta, sebab kereta dia cipta berbagai-bagai bentuk produk pada tahun 2020 berbeza dengan produk tahun 2021. Produk 2021 pula akan beza 2020. Jadi orang yang oleh kerana sikap manusia ini, kehendak manusia ini tidak terbatas, maka perasaan ingin memiliki benda-benda yang mewah dan cantik tadi ada bagi orang, terutamanya orang yang mampu. Bila dia mampu, dia berkehendakkan, walaupun umpamanya dalam kehidupan kita, sebiji kereta, sebuah kereta pun sudah cukup untuk kita hidup. Tapi bila orang kita telah ada wang yang lebih, jadi setengah orang akan beli kenderaan, kereta umpamanya 2-3 buah atau lebih yang mahal. Jadi untuk mengeluarkan produk kereta tadi, bahagian kilang-kilang tadi mencipta desain ataupun benda bahagian-bahagian yang dia orang buat, perbaharui, mencantikkannya. Itu dibuat oleh satu perusahaan yang besar, mana kilang, mana mereka sudah ada department design, department produk, department pengeluaran. Tetapi bagi orang yang berseorangan seperti kita mesti memikirkan idea awal, apa yang kita nak buat, apa saja apa kita nak buat, kita mesti berfikir untuk mencari idea untuk memulakan sesuatu, menggunakan idea kita supaya kita bertindak untuk menghasilkan sesuatu atau memulakan sesuatu atau bekerja untuk sesuatu. Sebagai saya contoh yang awal tadi, begitu juga contoh lain-lain yang mana perkabaran umpamanya, perkabaran. Kita terima satu perkabaran dari orang kita tak lihat orang umpamanya kan, kita dengar cerita aja. Jadi dari dengar cerita tersebut, dari perkabaran tersebut, otak kita telah berfikir. Jadi kita akan bertindak mengikut perkabaran tersebut. Jadi perkabaran tersebut merangsang minda kita, merangsang idea kita, merangsang otak kita untuk fikir, untuk buat sesuatu. Perkabaran yang merangsang kita untuk membuat kerja,
membuat sesuatu benda. Kalau kita tidak ada latih minda kita mengeluarkan idea, cuba berfikir, menongkan untuk apa kita buat untuk minda kita, barulah pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan. Barulah barang dapat dicipta, dihasilkan. Kalau kita tidak berfikir bagaimanakah sesuatu bahan atau barangan atau kerja-kerja dapat dimulakan atau dapat disiapkan, dapat dihasilkan. Buat rumah umpamanya, orang gunakan idea, hari ni buat berapa, buat pintu buat di mana, di sini ke dulu, pintu dulu ke, dinding dulu ke, tiang dulu ke, ini tiang sengit ke, dibetulkan pintu kan, dibetul tingkap ke, berapa tingkapnya. Kadang-kadang yang tidak ikut plan tu, dia plan dalam otak saja. Kalau ikut plan yang rumah-rumah yang sophisticated ataupun rumah yang memang ada plan tu, perancangan tu memang senang dah. Tukang aja ikut plan lah, ikut peta design tersebut. Tapi bagi tukang-tukang kampung, mereka akan fikir hari ni buat kerja untuk bahagian apa, bahagian asas, bahagian tiang, bahagian dinding, bahagian dinding pula bahagian mana dulu, dapur dulu, depan dulu kan, bahagian tengah dulu umpamanya kan. Jadi benda tu kena berfikir dulu baru kita dapat buat kerja. Begitu juga untuk berjaya dalam hidup, terutamanya perniagaan. Untuk membina perniagaan, merancang perniagaan, untuk berjaya kita kena berfikir dan ada idea untuk buat sesuatu. Sekian, terima kasih. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat faham dan sikit sebanyak dapat pengetahuan dan idea untuk memulakan suatu langkah dalam hidup tuan. Amin, amin ya rabbal alamin.